إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعه ولجميع الأنبياء والمرسلين وأولياء والعلماء والشهداء في البر والبحر ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة عامة شعور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسولا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan benar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan kamu beragama Islam. Sadaqallahul azim. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita telah dapat mengisi masa kita untuk sama-sama membaca surah Yasin, iaitu Yasin Fadilat. Jadi mudah-mudahan ia menjadi bekalan kita dalam perjalanan kita di akhirat. Jadi manusia apabila dia nak mengukur tentang kejayaan dirinya ataupun kemenangan ke atas dirinya, sama ada dia berjaya ataupun tidak, diukur bermula daripada waktu maghrib. Artinya kalau pada waktu maghrib hari ini telah didapat berkumpul di rumah-rumah Allah, dapat melaksanakan solat secara berjamaah, kemudian diikuti dengan solat sunat ba'diyah, kemudian diikuti pula dengan solat awabin, kemudian mereka dapat melakukan solat qabla isya, kemudian solat isya secara berjamaah, kemudian diikuti dengan solat sunat ba'da isya sebanyak 4 rakaat. Ini untuk menentukan sama ada dia berada di dalam kejayaan ataupun dia berjaya ataupun tidak dalam kehidupannya pada esok hari. Jadi dinilai bermula pada solat maghribnya, kemudian solat isya'nya. Jadi solat isya' itu terpenting sekali lah, kerana selepas itu dia akan menghadapi tempat tidurnya, dan seterusnya dia dapat bangun pada waktu malam untuk menunaikan solat tahajud, dan kemudian diteruskan dengan solat subuh secara berjamaah. Solat isya' secara berjamaah, solat subuh secara berjamaah.
dapat melaksanakan solat isyak secara berjemaah, berarti dia telah pun mendapat pahala berarti beribadah separuh malam. Apabila dia dapat melaksanakan solat subuh secara berjamaah, berarti dia telah dapat beribadah sepanjang malam. Di situ kalau kita tidak dapat melaksanakan bermula pada maghrib tadi dengan solat maghrib, dengan solat isyak dan subuh, maka itu saja sudah menunjukkan pada hari esoknya, pada hari ini dan hari esok, mana kita sudah pun gagal. Mana kalau kita gagal, Allah dapat ingatkan pada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi jangan kalau mati kecuali kamu dalam keadaan tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi hari itu kita dah gagal dah. Mana kita dapat dalam kegagalan bila kita tak dapat melaksanakan perkara-perkara tadi. Namun kita kena teruskan kehidupan kita dengan melaksanakan ibadah terusnya. Tapi bermakna kita sudah berada di dalam kegagalan. Andai kata kita mati pada saat itu, maka kita gagal dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu solat isyak secara berjamaah dan solat subuh secara berjamaah sebagai penentuan kepada kita sama ada kita gagal ataupun berjaya dalam kehidupan keesok harinya. Baik itu orang-orang beriman, apabila dia mendengar saja nama Allah, apabila dia sebut saja nama Allah, maka gemetar hatinya. Sama ada waktu dijaga ataupun waktu dia tidur, dia tak kira. Mana waktu dijaga? Waktu sekarang. Bila dengar saja kalimah Allah, dengar saja azan, gemetar hati dia, maka dia akan bergegas untuk pergi ke masjid untuk menunaikan solat secara berjamaah. Itu orang ciri-ciri orang beriman. Berbeza dengan ciri orang-orang munafik. Dia dengar azan pun dia tak kisah, sedikit pun tak ada perasaan takut ke atas diri dia, maka dia tak kisah pun untuk pergi ke masjid. Bahkan dia ada di antara mereka tak kisah pun untuk menunaikan ibadah solat. Itu ciri orang-orang munafik. Berbeza dengan orang Islam, dia gemetar hati dia walaupun dia tidur sekalipun. Mana dia tidur tengah malam, maka apabila disebut saja nama Allah, maka gemetar hatinya. Maka dia akan bangun juga pada waktu malam untuk mentaati, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang beriman ini, apabila dibacakan ke atas mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah imannya. Bila dengar saja ayat Allah, bertambah imannya, bukan semakin menurun. Itu ciri orang-orang beriman. Berbeza dengan orang-orang munafik, dia dengar ayat Quran, dia tak kisah. Ada majlis baca Yasin kat masjid, ada majlis baca Yasin kat surau, ada majlis ilmu di masjid ataupun di surau, ada apa-apa juga yang berlaku di surau, maka dia tak kisah pun. Dan dia dengar ayat Allah, tidak sedikit pun menambahkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit pun tidak menambahkan takut dia kepada Allah, dan sedikit pun tidak menambah kecintaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak kisah. Ini sifat-sifat orang munafik. Tapi ciri-ciri orang beriman, dia dengar saja ada majlis ilmu, dia dengar saja ada solat berjamaah dijalankan di satu tempat, di surau atau di masjid, ada bacaan ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya, maka dia akan bersama-sama mengambil bahagian. Itulah sifat-sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada Allah lah orang-orang beriman ini bertawakal. Mereka akan serah diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak rugi kita jadi orang beriman, yang mana dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syurga. Jadi untuk nak jadi orang beriman ni perlu kepada ilmu pengetahuan, perlu kepada ilmu. Tanpa ilmu kita tidak dapat beramal, tanpa amal kita tak dapat iman. Bukan maknanya untuk dapat iman ni kita keluar, tak ada. Tak ada ilmu, beriman. Nak dapatkan iman tadi pertama sekali dengan ilmu. Kemudian dengan ilmu tadi kita beramal. Kemudian beramal baru kita akan dapat iman. Kemudian iman ini akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak nentukan sama iman kita iman yang benar-benar ataupun iman yang palsu. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila mereka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka akan tambah menghadapi ujian tersebut. Dan lalu Allah Taala akan
meningkatkan keimanan seseorang itu. Jadi mudah-mudahan dengan kita membaca Yasin pada malam ini, kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkatan surah Yasin, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala lanjutkan usia kita dalam keadaan sihat dan sejahtera. Jadi taufik dan hidayah disertakan iman kita, diluaskan rezeki yang halal dan berkah, supaya kita serta ahli keluarga kita dapat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.